dapat kan? Ba'da. Dapat. Datuk dapat kitab Bulughul Maram. Dapat. Subul Salam. Itu syarah. Itu lagi bagus. Ya. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ma taufiqi wal intisami illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri'h alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak kita pada Allah dengan izin dia, dengan rahmat dia, dengan penuh kasih sayang dia. Allah bagi ruangkan kita untuk mengaji. Mengaji agama ni, menuntut ilmu ni, dia punya kelebihan luar biasa. Sampai malaikat yang datang selalu kata, setiap kali impunan kita ni, dia kata Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman syurga. Kalau di dunia ni kita tahu inilah taman syurga, kita masuk di kerana kita seronok, kita akan dapat satu kenikmatan yang hakiki syurga nanti. Di sini kita nak baca yang kata kelar-kelar kuliah-kuliah halaqah-halaqah ilmu ni semua kita duduk dengan penuh. Allah bagi sakinah, ketenangan, rahmat, kesempurnaan, semua Allah bagi kat kita. Allah betapa dahsyatnya kuliah ni. Sampai malaikat ni mai kat kita ni, ribuan malaikat. Malaikat ni termasuk malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah. Jadi mudah-mudahan ya Allah Tuhan, bila kita duduk di kuliah-kuliah macam ni semua, dia ada tu. Cik, tak payah ada suara lah kan? Baik, kita tengok hadis yang pertama. Hadis yang pertama ni muka surat 23. Hadis yang pertama tu kita dah ambil dah, ni hadis yang kedua. Hadis yang pertama, hak orang Islam terhadap orang Islam. Hakul Muslim ala Muslim. Hak kita orang Islam tak ada orang Islam lain, kena bagi kat dia. Ada 5-6 perkara. Hari ni kita masuk bab satu lagi, tidak meremehkan nikmat Tuhan. Maksudnya apa yang Tuhan bagi kat kita, jangan pandang remeh. Jangan remeh dengan nikmat Tuhan bagi. Nikmat umur yang kita bagi sampai hari ini, alhamdulillah, tak sakit demam, tak sakit, tak teruk. Ada orang umur kita macam ni, dah duduk dalam mata katil dah, ada pakai pampers dah, ada susah dah. Tapi Tuhan boleh bagi kat kita sampai lah ni, kira okey-okey. Itu nikmat lah. Jangan pandang benda tu remeh. Setiap kali apa yang Tuhan bagi kelebihan kat kita, cari Tuhan. Cari Tuhan. Maka tajuk ni dia kata, tidak meremehkan nikmat Tuhan. Jangan pandang remeh lah tu nikmat yang Tuhan bagi. Macam mana cara dia? Nabi tunjuk. Hadis ni mai daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap kali kita baca hadis, kita nampak sahabat ni, kita kata, ya Allah, Abu Hurairah ni ashabi sufah. Kita cerita kan, ashabi sufah ni cukup bagi dia ala kadar untuk nak makan minum, cukup. Dia tak nak lebih-lebih. Kalau lebih-lebih dia jadi mengarut. Lepas ashabi sufah ni dia takut. Bagi lebih-lebih, laqad baghai fil ardi. Takut Tuhan bagi berlebihan ni, kami melakukan kerosakan. Lebih baik jangan. Ashabi sufah ni, tengok ayat Quran kita apa, mari kita tengok Ustaz. Ustaz buka Ustaz, main nak buka ni. Ashabi sufah ni hidup depa tak mau nak berlebih-lebihan. Depa tak nak melampau-melampau sangat nampak tak? Kadang-kadang Allah Ta'ala kata apa? Walaqad basatallahu rizqah. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 27. Kita ada ustazah daripada Bandar Kirara. Selamat datang ustazah. Wala basatallahu rizqah. Jika Tuhan kata apa? Kalau aku nak lapangkan dada,
Kalau aku Tuhan aku bakal buka rezeki aku, walau basatallah rizqa, kalau aku buka rezeki aku lapangkan rezeki aku li ibadihi, untuk hamba aku, la bagau fil ardi, ampakan dia melampau. Hampa ni melampau sangat nampak tak? Kalau aku buka rezeki aku, masing-masing pakai nak apa nama dengan rezeki yang aku bagi ni, oh hampa nanti melampau. Hampa nanti melampau dekat la bagau fil ardi, walakin akan tetapi aku Tuhan yunazzalu biqadar, aku turun mengikut kadar tertentu. Hang dapat banyak ni sudah, kalau hang dapat lebih mengarut. Dalam keadaan sikit macam ni pun kuliah berlubang. Kalau aku bagi lebih, lagi tak nampak hang. Aku tahu setiap sekali aku bagi rezeki, aku mengikut kadar orang tu. Cukup dekat tu nampak tak? Maka tak perlu nak minta. Ya Allah murahkan rezeki, dengan arti kata apa dia? Murahkan rezeki ni sudut apa dia? Bagi sihat. Tu rezeki yang paling nikmat, paling besar. Anugerah yang paling besar sekali ulama kata apa? Anugerah boleh duduk dalam kuliah mengaji, boleh beriman, dapat anak yang soleh, dapat kehidupan yang soleh. Itu lebih baik daripada anugerah yang Tuhan bagi harta. Itu ulama tafsir kata merbahaya. Walakin akan tetapi Tuhan kata yunazzalu biqadar, aku turun dekat apa ikut kadar. Dia kata ma yasha'u, ikut suka aku. Aku tahu takat ni aku bagi hang lebih. Ni dalam keadaan sikit macam ni pun hang ada rumah kat Bangi, kalau aku bagi lagi baik. Dalam keadaan tak ada tu, nampak tak terengi macam-macam, nampak tak? Kedai ni susun tiap bulan, kedai ni. Dalam keadaan macam tu. Oh ilahi Allah, ma yasha'u innahu bi ibadihi khabirun basir. Aku maha mengetahui, aku duk tengok hang. Aku maha mengetahui, duk tengok hang. Jadi ayat ni nak kata apa? Apa yang Tuhan bagi kat kita, ya Allah Tuhan, yang kita renung diri kita, terbaik dah. Alhamdulillah dah. Apa dah? Cuma kita manusia ni dia kata tamak gelojo. Semua ada sikap tu. Tapi dia dikawal dengan ilmu. Dikawal dengan ilmu. Tengok hadis ni. Begitulah kita mengaji tentang ashabil sufah macam Abu Hurairah ni. Dia sahabat Nabi. Ramai sahabat Nabi bila renung kat Nabi, tengok dekat Nabi, dia pun nak lebih-lebih pun dia kata, kalau nak lebih Allah boleh bagi kat diri Rasulullah. Yang kata sahabat Nabi radhiyallahu anhum, semua jenis sahabat-sahabat Nabi ni subhanallah. Semua jenis sahabat Nabi ni, dia tengok Nabi betul, ya Allah. Abdurrahman bin Auf, dia nak pakai lebih sikit, dia tengok Nabi, dia perhati tengok Nabi. Allahu Akbar. Dia kekasih Allah, segala-galanya kat dia. Kehidupan dekat tu je. Dan Rasulullah berkahwin dengan wanita paling kaya sekali di atas muka bumi. Siapa dia? Khadijah. Tapi apa kehidupan dia? Dia tak ambil kesempatan. Mana? Kadang-kadang kita, ya Allah, macam ustaz. Kadang-kadang campur orang kaya, dandan kita berubah. Hang ambil kesempatan daripada anak murid. Pada ambil kesempatan. Kan? Oh, subhanallah al-azim. Khadijah kaya. Sikit pun Nabi tak ambil kesempatan dengan Khadijah. Semua Khadijah bagi harta benda dia, semua tenaga dia untuk Islam dan iman, bukan untuk peribadi. Aduh, bila kita mengaji macam ni semua kan, kita rasa la haula wala quwata illa billah. Untunglah orang hidup di dunia ni Allah bagi keimanan. Bukan senang tau tengok manusia duduk dekat luar ni. Dia nampak apa? Dia nampak tawaran yang dunia nak bagi kat dia. Dia tak nampak akhirat, sedangkan mati setiap hari orang mati. Dia tak nampak sudut tu. Dia nampak apa yang orang duk hidup, bukan nampak yang mati. La haula wala quwata illa billah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ashabil sufah. Pernah satu hari Nabi keluar daripada rumah. Kita kalau baca ashabil sufah, kita pergi Madinah, nama duk ada situ kan, nama. Kita ambil seorang-seorang kita mengaji, kita la haula wala quwata illa billah. Apa aku tak boleh jadi macam tu nah. Bukan senang tau nak mengaji sunnah, boleh. Penghayatan terhadap amalan sunnah bukan senang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bila Nabi SAW Nabi keluar, satu hari dia minta, dia tak pernah minta sekali je. Ya Rasulullah, aku nak minta ke roti sikit je. Sikit je. Aku terlalu lapar sangat. Dah ikat perut dia dah ikat dengan bata dah.
Nak hilang daripada lapak dia ikat. Dalam ikat tu pun dia lapak lagi. Dia minta kat Nabi, bagi sikit je roti, bagi sikit je roti. Nampak tak? Dia minta sikit, Nabi cari beg ada sikit. Dengan sikit tu nak makan. Untuk nak hilangkan dia punya lapak, cukup yang tu je. Aku nak yang tu je. Yang tu nama dia ashabis sufah, hidup ala kadarnya. Bukan depan seksa diri. Dalam bab ni kita tak boleh cerita banyak sangat dengan orang awam. Nanti dia kata malas, tu orang malas yang mulut-mulut laser kan. Nampak tak? Dia kata dah malas masa. Tiba-tiba dia laser, dia kena sakit, dia cari yang malas ni. Ustaz, doa kat saya nak. Saya tak, malam-malam tak boleh nak tidur. Nampak tak? Yang kata malas ni, dulu hang kata dia malas, akhirnya hang perlu doa dia, harapan dia hang perlu. Ada benda kita jangan ni. Ada orang yang sahabat Nabi jenis macam tu. Pasal mereka duduk dalam dunia, mereka nampak dah dunia tak boleh mendatangkan pulangan apa kan. Pulangan apa? Walaupun Quran kata wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupa habuan hang kat dunia tau. Apa dia? Nak baik elektrik, nak baik minyak. Saat ni lapak tengah malam, Kudin nak ajak makan kat Padang Kota, contoh kan. Itu semua wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupa habuan di dunia. Betul. Tapi mereka ni Allah bergantung hidup dengan Tuhan, dahsyat lah, pecah rekod lah mereka ni. Bukan orang, mereka ni bukan orang miskin. Sampai ada Abu Hurairah, sampai lagi Abu Hurairah bukan keluarga yang calang-calang, mak bapak yang kaya, ketua-ketua bahagian mak bapak ni semua ni yang terkenal. Sampai lagi Khadijah, Nabi bukan kawan dengan orang lekeh-lekeh, tapi di akhir hidup mereka ni mereka tak nampak apa pun yang mereka cari. Mereka nampak benda tu macam kita carinya banyak, kadang tak sempat kita guna pun yang kita cari. Tengok sebelum pencen mati, duit Katulik SP kita orang lain ambil. Kita cari, orang lain ambil. Nampak tak? Benda tu yang boleh ajak kat kita, iman saja yang boleh ajak, lain tak boleh ajak kita. Kita mengajak macam mana, berkuliah macam mana, berceramah macam mana, hati tak sampai tahap iman, dia tak boleh nak faham apa maksud dia duduk kat dunia ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia ni untuk hangpa beribadat pada aku. Masa urusan yang lain aku jaga hangpa, ihfazillah yahfaz. Hang jaga agama aku, supaya mengaji aku jaga kesihatan hang, kenci manis hang, semua aku jaga. Aku jaga. Hang jangan takut. Siapa yang nak jaga kehidupan ni? Kalau hang sakit, wa idza maritu fawa yashfi. Kalau hang sakit, aku semurkan hang. Aku yang bagi pakai kat hang, aku akan hidup kat hang. Tapi bila hang hidup di dunia, macam hang tak bergantung dengan aku. Hang bergantung dengan klinik lebih, dengan ubat syakli lebih, contoh. Hang tak bergantung. Wa syifa, siapa nak bagi? Aku. Hang tengok hidup sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Aku panggil mereka radhiyallahu anhum. Aku redha daripada, bulat daripada dengan Allah, pasrah dengan Tuhan. Kita boleh kata, ya Tuhan, pasrahnya diri kepada, oh hang boleh buat drama, tapi hakikat sebenarnya bukan senang kita nak hayati itu. Ustaz ajak untuk diri Ustaz sendiri. Bila setiap kali Ustaz buat kuliah, Ustaz rasa lapang dada, kita sedang mendidik diri kita. Ustaz lah, cuba ke arah tu yang terbaik. Sudah, cuba ke arah tu. Aku pilih hang jadi ustaz untuk hang faham agama. Bila boleh faham agama, hang boleh fahamkan orang lain. Tapi aku bagi kat hang agama, hang sendiri tak boleh faham, hang tak berjaya nak fahamkan orang lain. Inilah kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata jari guru yang mursyid. Dia penghayatan benda tu dia tahu. Bila dia hayat benda tu, dia sampai ke orang, anak murid mudah nak beramal sebab tok guru sendiri beramal. Kalau tok guru sendiri kita tengok Allah berjaya dengan dunia dia, tiba-tiba dia nak cerita kat anak murid dia jangan hambat dunia. Hang tu sendiri apa dia? Tidak keberhasilan. Tidak ustazah? Bukan. Ustazah hari ni angguk kan. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikenali sebagai ashabis sufah. Kita disuruh untuk kaji tentang daripada ni. Disuruh nampak tak? Maka Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi dia berdiri dengan sahabat dia, Nabi pesan satu je. Ini semua kata-kata wasiat Nabi. Unzuru, tengok Nabi kata, ila man huwa asfala minkum. Tengok orang di bawah kamu. Bila kita banyak diri kita tengok orang di bawah, kita akan dekat dengan Tuhan.
kita baru kita rasa nikmatnya aku. Kita tengok orang di bawah, kita tengok orang di bawah tu. Contohnya kita main kuliah. Ada ramai lagi tak lima dibanding aku. Nampak tak? Macam mana aku sekalipun, alhamdulillah aku nak. Ada orang langsung nanti minggu, hari sampai ke mati habis. Tak dan kuliah, tak dan apa pun. Nantilah nak main. Dengar sakit, potong kaki, tak ada dah. Terus potong kepala habis. Tak ada dah. Jangan main dah. Sekejap masa berjalan. Nanti. Unzuru ila man wa asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di bawah dalam urusan dunia. Tengok dia, kita duduk dalam dunia, tengok dia dengan kita. Tengok dia macam mana. Ya Allah. Tengok dia. Urusan dunia kita, masuk urusan dunia kita. Makan, minum, rumah tangga, alhamdulillah. Dia, ya Allah, susahnya nak makan, miskin. Rumah tak ada, buat kotak-kotak. Dekat mana? Dekat KL. Dia buat kotak-kotak dia. Dia pergi cari kotak, dia simpan. Anak pinak duduk di situ, makan dengan cara berak, kencing semua di situ. Kesihatan ni, kebersihan ni 0.0. Malah dia turun ke bawah negatif. Punya macam tu punya keadaan, ya Allah, punya kehidupan macam tu. Bandingkan kita, sehari pun tak pernah aku tidur dalam kotak. Maka yang tu Nabi kata, hang berada di bawah nikmat Tuhan, boleh bersyukur dengan Allah. Yang tu yang Nabi suruh tengok. Ada orang lain, bila kita kata aku teruk tak, ada orang lebih teruk daripada hang lagi. Atau aku kereta tak ada motor pun, hang tengok duk nyek. Ada orang tak ada motor, tak ada kereta, basikal, jalan kaki. Tuhan suruh tengok, Nabi suruh tengok macam tu. Bila kita tengok macam tu, berarti kita Tuhan bagi sedikit kenikmatan kat kita di dunia, yang kenikmatan tu kembali balik kepada Allah. Katakan Allah terima kasih. Yang tu je Nabi kata. Selalu cuba mulut lidah kata alhamdulillah. Ada orang nak main dalam keadaan sibuk, tak boleh main Pulau Pinang. Kita sibuk macam mana pun, dua-dua beradik boleh main Pulau Pinang. Kan? Padahal itu nikmat urusan dunia. Semua aku dapat. Aku main, dapat mengaji, dapat makan pula. Tu je temunya monyet, makan tak berhenti. Semua aku dapat. Nikmat dah. Kalau kopi tempat-tempat yang lain, semua aku nak kena bayar. Ni tak payah. Mengaji free, Masya Allah. Makan sampai mati. Alhamdulillah. Syahid. Fi sabilillah. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Itu dia. Lihatlah orang yang berada di bawah, dia kata, dalam urusan dunia kalian. Wala tanzuru, jangan Nabi pesan. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan pandang orang atas. Bila kita nak pandang, kita kata, Ustaz, kakak saya tak tahun pergi ke London. Saya tak pernah pergi London pun. Langkawi pun tak pernah pergi yang padak. Bukan setakat London, Langkawi pun tak pernah pergi. Kita dapat pembandingan macam tu, sampai bila-bila pun kita takkan rasa syukur, berterima kasih dengan Allah Ta'ala. Tak berterima kasih dengan Allah Ta'ala. Wala tanzuru, jangan mula buat perbandingan dengan hidup. Jangan buat perbandingan. Kita buat perbandingan. Tengok abang aku, tengok macam mana aku duduk macam ni. Kalau aku, Allahu Akbar, kita buat perbandingan macam tu, sampai bila-bila pun kita tak akan rasa terima kasih kepada Allah Ta'ala. Wala tanzuru ila man huwa fawqa. Jangan tengok orang atas. Jangan tengok kawan aku, tengok duk campur dengan geng-geng Putrajaya tu. Akhirnya mereka semua okey lah ni. Kalau aku campur dengan mereka hari ni, Allah, kereta aku berubah. Macam tu kan. Ni duk campur dengan geng kuliah je, apa aku dapat, apa pun tak dapat. Anjaga hang nampak tak? Fahuwa ajdaru alla taddaru ni'matallah alaikum, hadis muttafaqun alaih. Dengan hendak tengok di atas tu kan, fa wa ajdaru, maksud dia kata kat sini, kerana hal itu lebih patut dan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada. Fa wa ajdaru, memang patut nak kena pandang orang di bawah, bukan orang di atas. Nampak tak? Kalau kita pandang orang di atas, alla taddarul ni'matallah alaikum,
sikit kenikmatan, sikit keimanan pun tak kemai kat diri kita. Boleh faham kan? Hadis ni mula-mula nampak biasa, tapi dia luar biasa. Hadis muttafaqun alaih. Mai kita tengok Ibnu Hajar Asqalani, dia buat dekat kita nak bagi faham. Yang tu ringkasan daripada ustaz. Pasal tu kita diajak untuk apa no? Bercampur dengan orang bawah-bawah tu lebih bagus, mendekatkan diri dengan Allah, daripada duk campur dengan orang yang ada kelebihan dunia ni. Dia nanti bawa kita jauh daripada nikmat Tuhan. Boleh faham tak? Campur pertama sekali dengan geng-geng kuliah. Geng-geng kuliah yang boleh heret kita ke syurga, yang boleh kenal kita agama. Macam tu kita mau. Cari geng-geng yang boleh bawa kita ke syurga, boleh bawa kita dekat dengan Allah. Yang tu yang kita mau. Jangan nak bawa semua geng-geng mana? Geng-geng keduniaan, dia boleh hancurkan kita. Kan? Kandungan hadis kita tengok. Duduk depan sikit apa pun, duduk sampai ke tangga. Mama, selamat datang ke editorium. Alhamdulillah. Hang tak nampak ustaz ni. Yang pertama, ketenangan hati, dia kata seseorang dengan nak babak. Ibnu Hajar Asqalani kata apa? Jiwa akan tenang. Ada lagu kan dengar? Jiwa rasa gelura. Bab tu lah. Dia buat lagu lepas lah. Tapi yang ni dia tulis. Dia kata ketenangan hati seseorang tidak akan diperolehi kecuali dengan membaguskan pandangannya dan qanaah. Qanaah ni rasa puas. Qanaah ni rasa puas terhadap apa-apa yang telah Allah bagikan kepada masing-masing hamba. Dia kata, first sekali nak bagi kita tenang. Hati kita tenang, hati kita puas, rasa lapang dada semua. Lapang dada, dia tak merasa, gelisah, cemas, fikir macam-macam. Tu semua punca daripada dia buat perbandingan. Mata yang tak pernah pandang orang di bawah. Tengok orang bawah susah, orang fakir, orang miskin, Masya Allah. Dia daripada pagi lagi kita tengok, kita keluar kerja, dia duduk menjaga nasi lemak. Sebelum subuh lagi dia dah susun dah nasi lemak dia. Kita balik dalam pukul 10, duduk ada lagi nasi lemak dia. Tengok dalam pukul 11 barulah dia susun dia balik nasi lemak tu. Dia pergi letak kat dapur dia jangan kita tengok. Sadaqallahul azim. Dia pergi letak kat dapur, dia masuk kusut. Dia letih gila-gila. Dia letih dia letak badan pukul 11 12 tu, nanti dia bangun dalam pukul 2 1. Allah, letih, badan semua letih. Balik mandi. Dia bangun-bangun tu dia mandi, dia sembahyang Zuhur semua. Lepas dia makan Zuhur, dia nak makan sikit, dia fikir dah pukul 3 aku kena pergi pasar borong, pergi beli bawang yang tu yang ni semua, balik rumah ke petang. Saat ni asakkan maghrib. Dia buat dah bawang ke yang tu semua dia buat dah. Saat ni pukul 2 pukul 3 blender dah. Pagi-pagi dah masak dah. Nampak tak? Hidup dia macam tu. Kadang-kadang pendapatan dia satu hari nak dapat 30-40 ringgit. Faham tak? Maka Tuhan kata, bila hang lalu, hang tengok dia, hang nanti buat perbandingan betapa nikmat hang tak pernah duduk tempat tu. Kadang-kadang kerja-kerja sikit je. I tak larat. Hang tak larat apa? Baru sejam 2 hang tak larat. Pasal tu, dia kata kat sini, ketenangan jiwa akan datang. Jiwa akan tenang, tak gelisah, tak cemas, tak akan macam-macam lah hidup dia. Sebab jiwa dia tenang. Alhamdulillah Tuhan beri kat aku. Pergi kuliah, tengok dosa balik kuliah, alhamdulillah. Ada orang yang Allah letak menjadi pasar malam. Saat ni hujan yang Tuhan ni daripada lepas asak tu, dia punya letak dah barang dia. Ni pukul 2, kadang-kadang habis kat pukul 2, 1 sampai rumah. Betul tak? Tuhan dalam hadis ni kata, tengok kehidupan dunia hang dengan dia. Tu Nabi kata, bila tengok di bawah, hati hang tenang. Terima kasih Tuhan. Bila tengok dia miskin, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tak duduk lalam tu lagi. Ketenangan hati seseorang tidak akan diperolehi. Hang tak akan rasa tenang kecuali dengan membaguskan pandangan kamu. Ni Indonesia Ardur. Tengok pandangan hang, sentiasa pandang pada mana? Pandang orang di bawah. Dan qanaah,
Rasa puas. Alhamdulillah Tuhan bagi aku okey. Berbandingan aku dengan dia, aku lebih okey. Alhamdulillah. Dia sentiasa bersyukur. Dia cuma minta pada Tuhan, Allah marzuqni fi talabil ilmi, rizqni. Bagi rezeki dekat aku nak jadi pelajar ilmu. Dia minta sudut tu. Rezeki dekat aku ni, kita dah pegang rezeki, makan. Bagi kat aku rezeki, aku nak jadi orang menuntut ilmu. Aku nak ada di kuliah ilmu. Aku nak mengaji Allah. Hampa tahu tak, hampa mengaji sini, malaikat akan mengaminkan hampa tunaikan hajat hampa, takkan sempitlah kehidupan. Orang yang cari ilmu ni, setapak dia datang, tu dia punya buka untuk dia. Antara nak percaya tak percaya saja. Antara percaya dengan tak percaya saja. Tapi Allah ajak diri kita untuk yakin, untuk ada keyakinan. Ada keyakinan dengan Allah. Dan dia kata kat sini, apabila dia kata mampu membuat hatinya menjadi qanaah, bila dia puas hati dia menjadi qanaah, dia redha terhadap pembagian Tuhan. Bila dia mai perasaan tu, dia redha. Allah bagi bahagi. Allah macam kita baca dalam baca Quran tadi. Biqadarin. Aku Tuhan, aku bagi mengikut kadar dekat ni. Kalau semua sama, semua orang kaya, siapa nak cuci jamban kita? Tuhan susun cantik tak? Susun elok. Kalau semua ya Allah kategori yang sama, nampak tak? Allahu Akbar. Tuhan kata aku mengikut kadar aku bagi. Maka di sini apabila dia telah mampu membuat, bila hati kita tenang, dengan punca daripada pandangan yang baik, hati tenang. Bila hati tenang, dia redha dengan Tuhan. Sangka baik dengan dua tempat dada ni. Dia tak akan terlintah dia. Awak Tuhan pakai air macam ni ya. I everyday derma. Tapi penyakit stage 4 kan. Ada anak-anak lagi ada mula. Dia gelisah pasal apa? Pasal bila dia kena macam ni, hati dia tak pernah tenang dengan Tuhan. Bila Allah bagi hujan, dia merongok dengan Tuhan. Hati yang tenang saja, apa yang Allah bagi, dia redha. Tapi bila hati dia tak cantik dengan Tuhan, bila Allah bagi hujan cepat, wah Tuhan bagi air macam ni mula. Dia kena tahu, awak bukan hati yang bersama dengan Allah. Syekh Imam Ghazali kata, orang yang tak bersama dengan Tuhan dia ni, setiap kali Tuhan buat apa, dia akan merongok. Lalu dia kata meresapi serta menghayati segala curahan nikmat dan dari zat yang maha kasih. Lama-lama dia meresapi, dia menghayati, Alhamdulillah, dia timai. Hati dia akan jadi bagus pasal pandangan dia saja. Dengan pandangan dia kata, ya Allah Tuhan. Maka ketika itulah hatinya dia kata boleh berehat, istirahat. Dia letak badan, dia rehat. Aku redha lah. Aku tak nak fikir apa dah. Aku dah nasihat berbuih mulut, tak mau dengar sudahlah. Takat tu je. Subhanallah, nampak tak? Dia istirahat dan memperolehi ketenangan. Dia boleh dapat orang ketenangan. Maka jawapan di sini untuk ustaz dan apa semua, nak tenang jiwa, pergi tengok orang yang lebih teruk daripada kita. Kita akan mula tenang, dia akan meredha. Apa Tuhan bagi semua, kita kata puas. Allahu Akbar. Tuhan bagi kat dia lebih teruk, Tuhan bagi aku sikit, aku merongok, aku ni tak bagus. Ada orang teruk, kita tengok dalam, kita nak tengok dalam YouTube. Kadang-kadang ya Allah, mak bapak lumpuh, duduk kesat, anak pula cacat. Ya Allah, kita bayangkan macam mana rumah tangga dia. Dia pergi ke toilet, dia pergi ke masak, dia pergi yang tu ni. Orang pergi tengok ke macam baru ni kat Lustang. Satu keluarga matang anak ni, mak pula ni, ya Allah, hidup. Sehari demi sehari hidup. Orang pergi buat siasatan. Termasuk anak murid ustaz, kalau dia dengar live ni, Datin Noriha. Dia pergi tengok, geng dia pergi tengok, ustaz, kesian ustaz. Daripada situ baru kita, ya Allah Tuhan, aku satu hari pun tak pernah. Tapi dia hidup macam tu, dia redha, dia tenang. Kita tengok dia okey. Dia okey. Kita tengok yang makan ala kadar okey. Kadang-kadang beram tak ada lenting. Biskut roti 4 segi, duk gigit habis. Tapi apa yang mereka dapat? Allah bagi ketenangan kat mereka, Allah bagi redha kat mereka, semua mereka dapat.
Dan kita yang tengok mereka ni lagi meningkat iman kita. Subhanallah. Pasal kita ada lebih dengan mereka. Kelebihan kita tak cacat, kita elok, rumah tangga elok. Kita tengok tu, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sepatutnya aku ibadat pada hang, sembahyang pada minta pada Tuhan. Sampai kali ni hang bagi rezeki tak berhenti mereka ni. Allah berat pun tak ada. Subhanallah. Kita bukan tak tengok tau, kita tengoklah YouTube, kita tengok, tapi lintasan yang kita tengok tu kalau bukan dengan hati perut agama tak ada apa. Dia miskin dekat tu ya. Dekat tu kita tak ada pipi nampak tak. Dan dia kata maka ketika itulah hatinya boleh berehat. Letak kepala lena. Nak ada orang letak dia nak fikir apa? Dia tak boleh fikir apa pun nampak tak. Nampak tak. Dan memperolehi ketenangan. Sehingga tumbuhlah perasaan redha. Dia nanti apa dia? Mula-mula catat kat situ tajuk pertama ni. Bila tengok orang di bawah, mula bagi ketenangan. Dia memang tenang. Dia memang puas sampai Tuhan bagi. Last sekali dia dapat redha Allah. Aku redha dengan Tuhan aku. Wa raditu lakumul Islam madinah. Raditu billahi rabba bil Islam madinah. Pasal tu kita disebut zikir zikir bagi petang, raditu billahi rabba bil Islam madinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Suruh ulang sebut aku redha dengan Tuhan aku. Sampai Nabi kata kalau dia faham apa dia sebut, dia redha dengan aku nak bagi tahu Muhammad, aku haramkan batang tubuh dia daripada api neraka, wajib aku Tuhan bagi kat dia syurga. Sampai macam tu hadis sebut. Wajib bagi aku bagi dekat dia syurga. Pasal dia redha dengan semua aku buat kat dia. Tak apalah ya Allah, Tuhan ada. Tuhan dia buat kat aku ni, Tuhan tengok aku. Aku bukan keseorangan, mulut lidah dia kata aku bukan keseorangan, Allah bersama dengan aku. Pasal Nabi Muhammad duduk dengan apa nama? Di gua Thur. Nabi Muhammad duduk dengan apa? Abu Bakar dalam dua tu. Abu Bakar takut, duk ketak. Nabi kata kat Abu Bakar jangan takut. Yang ketiga adalah Allah bersama kita. Orang mukmin dia tak perlu risau walaupun tak mana pun kita berada, Allah bersama dengan kita. Kadang-kadang Allah hantar tentera kat kita. Dengan kereta tengah jalan dengan gelak-gelemak, Allahu Akbar, gelak. Mampu aku. Dan duduk takut. Allah. Dosa orang mai, ada apa? Cik ada apa? Saya main kereta tak apa. Cuba datang 2-3 orang. Kita kata Tuhan, kebenaranmu. Aku jaga agamamu, Allah jaga kita. Kita kena redha dengan Tuhan. Tengok ni buku ni. Kena redha dengan Allah Ta'ala. Ya Allah lah hidup. Maka dia kata kat sini, dia kata apa kat sini tengok? Sehingga tumbuhlah perasaan redha terhadap segala yang diberikan oleh Allah. Apa yang Tuhan bagi, aku redha lah. Aku nampak macam mana Tuhan dah bagi anak aku macam ni, aku terima. Kita ada 6 anak, 6 semua jenis balok semayang. Allahu Akbar. Aku ada ikhtiar. Mungkin kesalahan aku daripada mula, didikan tak betul, menyebabkan mereka lalai. Aku tumpu semua akademik, SPM mereka bagus, semua bagus, tapi pulangan untuk dikubur aku, mereka tak bagus. Semua anak-anak aku bagus, aku didik dengan mereka dunia terlepas. Aku ni dengan mereka ni tak terlepas akhirat. Masa tu kita kita serah pada Allah. Ya Allah, walaupun kesalahan aku doa, ya Allah, sebelum aku mati, anak-anakku ni dapat hidayah daripada ceramah orang-orang lain kata teguk mereka. Aku nak tengok mereka Tuhan sebelum aku mati. Sebelum kita mati, tengok anak kita berubah. Bapa tengok dia masuk rumah, dia semayang. Semayang apa? Cik nak semayang tak doha. Allahu Akbar. Kita sengap. Subhan, ini anugerah Tuhan bagi. Tuhan bagi kat aku. Kita nikmat yang besar tau. Kurniaan yang paling besar sekali segala-galanya. Kita dapat anak yang soleh dan soleha. Dalam hidup kita ada zuriat yang kita lahirkan, zuriat yang menyembah Allah. Tuhan boleh bagi kat kita harta, jawatan, isteri, semua dia bagi. Tapi yang paling kurniaan yang paling besar sekali, anak yang soleh. Paling besar tu bonus yang Tuhan bagi. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat, kita kena usaha diri kita sendiri. Mai di kuliah ni, berkawan dengan orang kuliah, doa kat kita. Kita nak harapkan anak-anak kita duk ada di mana, tanya-tanya, bibi tak mana? Bibi duk ada kat padang kota, ada makan dengan anak ni.
Try nombor dua, ni duk ada kat restoran, duk makan dengan mereka ni. Yang ketiga pula, ni cek nak shopping dekat apa mall ni. Kita cek semua anak-anakku. La haula wala quwata illa billah. Tadi aku nak harap kat mereka, memang tak boleh lah. Aku kena berkawan dengan orang kuliah-kuliah, sahabatus soleh, berkawan dengan orang soleh. Dia sayang, dia kasih kat aku, mungkin doa dia lah terangkat aku dapat syafaat Allah, pertolongan Allah. Itu je. Umur kita ni kena bayangkan nak pergi ke sana, ready nak pergi ke sana. Bila kita tak dapat anak-anak pinak kita, doa. Mulut lidah kita jangan cakap banyak merayu dengan Tuhan. Jangan kata, ni bapa nak kata hampa ni, hampa tak jaga sembahyang. Bila kita tegur anak-anak yang besar, bapa, pergi kecil lah bapa tak apa-apa dah pencen. Kami kerja tu bapa. Tuhan pun tahu lah bapa. Kadang-kadang kita tinggal 1-2 waktu pun Tuhan tahu kita sibuk. Kita diam. Allahu Akbar. Anak aku CEO, Ustaz, CEO Petronas. Dia cakap macam tu. Kita tegur kat dia, bapa tengok Hamal maghrib tadi sampai ke ni tak semayang. Tuhan tahulah bapa, Tuhan yang adil. Bapa tak faham, bapa dulu macam mana? Dia tanya. Cik sibuk tu bapa, pening nak main tengok bapa tegur pula ni. Bukan tak boleh semayang tu saya nak ambil time lagi, saya nak pergi relax. Tuhan suruh. Kalau 1-2 rakaat tinggal, apa salahnya? Tuhan tahu. Anak cakap macam tu, kita diam. Kita kata, ya Allah. Jadi kita bila kita dah tua ni, kita nak tegur dengan anak-anak tak boleh. Kita takut dia pisah dengan kita, dia biadab dengan kita, hubungan dengan dia dengan kita terputus, macam-macam boleh jadi. Merayu dengan Tuhan. Itu je. Tapi kita sedih tetap bila kita dah ada agama, tengok anak pinak kita. Dia orang impun saja Ustaz, saya tak nampak satu cucu boleh baca Quran. Allah, saya duk dengar hadiah-hadiah. Kalau zuriat saya seorang apa 30 juzuk, dia boleh selamatkan semua keluarga daripada api neraka. Allah halang dengan Quran dia ada. Bila kita dengar macam tu, kita tumpang dengar, kita kawan dengan orang soleh, kawan dengan orang baik-baik. Rasa kita dah mungkin kesalahan kita daripada muda, kita buat salah dulu. Pendidikan kita yang salah dulu. Jadi bila kita main dah peringkat umur macam ni, kita kena apa? Tenang, kena pujuk diri kita tenang. Redha apa Tuhan bagi, minta tangan mengadu dengan Tuhan. Jangan matikan aku, mati kadang beriman. Aku nak kalau boleh anak aku sendiri yang sentuh jasad aku, yang tuang ayat untuk aku, memandikan aku, kapan aku, dia yang semaya imam untuk aku, dia masuk liang lahat. Nabi kata, dia pegang kaki aku, dia letak kaki aku dulu, bismillah wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah bapa aku mati atas agama Muhammad. Yang tu yang aku minta. Dia kambuskan aku, dia berdiri doa kat aku. Itu nama dia anugerah Allah bagi seorang mak bapak dapat anak. Walaupun kita tengok anak orang lain boleh, kita kata anak ke pun boleh, insya-Allah. Insya-Allah. Dia pun dia kata tidak lagi memiliki keinginan memandangkan dengan perasaan iri terhadap siapa saja yang Allah berikan kelebihan kepada mereka dari perkara-perkara keduniaan. Bila dia pandang orang ke bawah, dia tak akan ada sikap iri hati. Maksud nak lawan-lawan, berdengki. Dia tu kaya woi daripada. Jadi penyakit di akhir zaman ni, penyakit iri hati, dengki ni kuat. Ingat, Nabi pesan dia akan kembali balik zaman iri hati ni, cemburu ni akan main gila-gila, yang menyebabkan kita mudah kena ain jahat orang. Ain orang tak puas hati, kita tengok celaka aku kerja kat 10 tahun tak nak pangkat, baru 2 tahun nak demai. Bila ada hasad macam tu semua, dia tengok renungan Allah. Pasal tu salah satunya ulama kata baca zikir pagi petang. Mana ni apa macam umur zikir pagi petang ni kena dah. Apa nak kata kemping lah. Zikir pagi petang Allah dah rasul kemping. Umur kita ni kena tahu dah. Lepas baca ni macam apa dah. Zikir pagi waktu mana, lepas subuh sampai ke takdan, sampai ke Zuhur, petang lepas asar sampai ke isyak, kena duduk di mulut dah. Pasal tu Ustaz tetapkan pada anak murid Ustaz Kudin, jangan lupa zikir pagi petang untuk budak-budak ni. Pasal kita tahu budak-budak ni ada background yang tak bagus, mungkin Allah hindarkan sikit dengan zikir petang ni untuk membaguskan mereka. Sebagaimana kata Imam Qurtubi, orang tu tak bagus, baca, dia pulih diri dia dengan zikir pagi petang. Jangan main zikir pagi petang kuat.
kuat nampak dia jauh malapetaka ain, termasuk orang yang kena malapetaka musibah ni semua daripada, kan, boleh faham kan? Ustaz ulang sekali lagi, dia pun tidak lagi memiliki keinginan memandangkan dengan perasaan iri. Dia pandang orang, dia tak ada iri hati. Tak apalah, kelebihan Tuhan bagi kat dia kata, kan, dia tak akan ada iri hati terhadap siapa saja yang Allah berikan kelebihan kepada mereka dari perkara-perkara keduniaan. Allah bagi kelebihan dunia, dia tak akan rasa apa pun. Tak apalah, itu habuan dia, Tuhan bagi kat dia, nampak tak? Pandangannya tidak akan dikata tertuju, dia kata hanya kepada orang-orang yang berada di atasnya menurut ukuran keduniaan. Tak apa, dia tak akan pandang Allah bagi kelebihan kat dia, tak apa. Nampak tak? Dia kata alhamdulillah, bila dia main penyakit renum orang di bawah, bila dia dengar berita orang di atas, dia tak akan ada iri hati. Pasal tu Nabi tak mau umat dia pandang ke atas langsung, semua kena pandang ke bawah, bahaya, nampak tak? Jika dia kata hal ini telah benar-benar dia lalu lakukan. Kalau macam ni yang mana Nabi sebut ni dia buat, nercaya ketenangan hati dan kebahagiaan hidup akan dikata diraih. Wallahi, tengok dia kata, yang first ni baru duk bincang yang pertama tau. Dia kena rasa apa? Dia rasa kepuasan hidup dia. Dia main ketenangan, kan? Dia akan tenang, jiwa dia akan bagi tenang, sakinah wal waqar, ketenangan, kesempurnaan Islam yang kuat. Oh ya Allah, dapat dia kemai. Namun dia kata, jika dia tidak, dia kata, melakukannya, kalau tak mau juga duk pandang orang di bawah, bagaimanapun keadaannya, pastilah dia akan tetap, dia kata, mendapati ada orang yang berlebihan kedudukan, lebih kaya. Kalau sentiasa duk pandang orang atas, tengok dia kaya, dia tak apalah, dia yang tu yang ni. Dia tak pernah puas. Dia tak pernah puas sampai ada. Tu dia. Pasal apa penyakit dia? Tak pernah duduk dengan orang fakir miskin, tak pernah duduk dengan orang orang yang susah, yang menyebabkan hati dia terlalu terbentuk dengan hati cemburu dalam kehidupan, sehingga keletihan hati, sampai letih. Dia pikat letih. Letih lah. Dia letih. Pasal apa? Dia letih lah hidup dia, pasal dia tak redha dengan Tuhan. Bila kita redha dengan Tuhan, semua jadi tak letih, tak apalah. Pasal bila kita lawan kehendak Tuhan, dia jadi letih, cemas. Dia cemas, tak tahu cik nak buat apa. Yang ni dia lemah dalam hidup, cemas dalam hidup, keletihan, dia ragu terus, dia kata macam-macam dalam hidup, melalaikan, melengahkannya untuk dia kata mempersiapkan diri menghadapi kehidupan. Dia tak bersedia nak hidup, dan dia kata kekal dan kebahagiaan yang abadi. Inilah yang pertama duk ajak kepada kita. So kita nak masuk Ramadan, kan, kita kena ada jiwa yang tenang. Nak masuk Ramadan ni, Allah takkan bagi jiwa yang pengotok. Jiwa Ramadan, pasal tu ulama tapi cucilah Ramadan. Ulama sampai buat doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkatilah kami. Masuk berkat. Apa maksud berkat? Ulama terjemah barakat, zadat, tambah. Bila mai bulan Rajab ni, amalan kami baca Al-Quran tambah, yang tu tambah, semua amalan tambah. Pasal kita nak bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau Rajab kita tak bersedia, Ramadan kita tak, Rajab tak bersedia, Sya'ban kita tak bersedia, kita tak akan nampak Ramadan. Nampak tak? Macam ulama buatlah. Ulama kata kita nak pergi hantar Olimpik apakah? Tahun ni semua contoh ulama buat. Nak hantar Olimpik pergi ke mana? Pertandingan New York ke manakah? Kita training kawan tu setahun lebih, betul tak? Dengan lari, dengan kesihatan, cek mata, semua cek. Nak bagi dan nak jadi ahli Olimpik. Jadi kita nak masuk dalam bulan ibadat tu, kalau kita tak kuat Quran, semayang, yang susah nak jumpa Ramadan. Dia ada satu bulan tu, pintu dia nama Lisaimu, untuk orang berpuasa, nama dia Rayyan. Pintu Rayyan ni pintu yang luar biasa, dalamannya luar biasa. Pasal tu Usama mai kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah. Dia tengok Nabi tenang, Nabi tengok apa ada Usama bin Zaid ni, anak kat Nabi SAW. Dia kata apa? Ya Rasulullah, aku tengok ya Rasulullah, setiap bulan-bulan lain taklah hang puasa sangat, tapi mai Sya'ban ni hang puasa gila-gila, hang puasa, nampak ada Sya'ban. Nabi kata, yaghfilun nas, satu bulan ni manusia mudah lalai. Banyak-banyak bulan dia tak kisah dengan bulan bulan Ramadan, ialah bulan Sya'ban. Sya'ban sepandan dengan dia, tak apa.
yaghfilun nas an banyak manusia gagal. Sampai Syaban ni kita tanya, you dah bersedia dah? Tak rasa apa. Sedangkan Nabi puasa, sampai ulama buat tentang cerita rejak Syaban ni, ulama buat macam mana Nabi puasa, mana berhenti, apa persiapan Nabi buat. Sampai cerita Syaban ni jadi cerita macam mana nak sambut Ramadan. Nabi kata yaghfilun nas, ramai orang manusia bila Jibril mai kat aku Muhammad, umat hang akan puasa dengan umat hang Ramadan. Tapi Ramadan tak ramai umat hang akan dapat illa ju' wa atash, lapar dengan dahaga aja. Depa tak dapat apa umat hang. Sedih tak? Kita sedih biar kita tergolong yang golongan yang sedikit yang Nabi kata tu. Kita dapat Ramadan. Nabi kata lagi, wahai Usama, hang tahu tak? Start daripada Syaban ni turfa'u a'mal ila Allah, ila Rabbil Alamin. Allah mula datangkan malaikat untuk ambil start amalan. Sebelum nak kutip amalan Ramadan, dia start kutip daripada Syaban lagi dah. Turfa'ul a'mal ila Rabbil Alamin. Nak kutip amalan pun nak di atas. Masa malaikat tengah kutip tu, wa ana saim, sedangkan aku berpuasa. Masa orang puasa dekat dengan orang puasa paling dekat dengan Tuhan, maka aku saat malaikat mai nak ambil amal, aku tengah puasa. Masa tu lah aku pulang puasa. La haula wala quwata illa billah. Pada ni semua kita nak ajak diri kita tenang. Tenang pada kita redha dengan apa yang Tuhan tentukan untuk kita. Jadikanlah ya Allah, ya Ramadan ni Ramadan yang terbaik. Sampai kita berdoa. Jadi kalau tak ada kan masa tak berapa lama lagi nak masuk Ramadan, kita share lah hujung-hujung ni kan. Tengok diri kita macam mana Ramadan nak mai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu Nabi berdoa kan. Nabi kata apa kat sahabat bila dengar besok satu malam ni kita nak umum dan nak salat tarawih maghrib tu kita kata Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina, Allahu akbar, Allah yang maha besar. Dengar saja esok nak puasa malam ni kata nak salat tarawih, Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah ya Tuhan, masukkan aku dah esok ni bulan Ramadan ya Allah. Masuk ke bil amni, masuk dengan penuh keamanan, rumah tangga aku semua okey, tak bergaduh, tak berkelahi. Pergilah Ramadan semua okey. Bil amni wal imani, dengan penuh keimanan. Wassalamat, dengan penuh keselamatan. Selamatkan kami daripada api neraka benda tak elok. Wal Islam, kami nak beramal dengan Islam. Wa taufiq, bagi kekuatan ya Allah, bagi kekuatan untuk kami beramal dalam bulan tu. Lima tuhibbu wa tarda, sebagaimana Allah suka, Allah mau, biar kami pun buat macam tu. Rabbi, dialah Tuhan aku. Wa rabbukallah, itulah Tuhan bulan. Bulan tu sendiri bersedia untuk kita beramal macam tu. Dan satu Nabi kata, Allahumma salimni Ramadan, Allahumma salimni Ramadan ila Ramadan, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah Tuhan, masukkan aku dalam bulan Ramadan. Wasallim Ramadan li, wasallim li Ramadan, minta Ramadan pun terima aku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, mintalah amalan aku semua diterima dalam bulan Ramadan. Yang tu semua ya Allah Tuhan, dia memerlukan jiwa yang lega, yang tenang sajalah yang boleh berjumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan ya Allah Tuhan, dengan kuliah yang sebaringkas ni, bulan depan dah tak limai dah kan. Bulan 2 ni, 2 dan 3 ingat tanda nak Al-Qamar. Al-Qamar ruah dah tahu. Al-Qamar dah ruah dah. Tanda nombor 2 nombor 3 nak. Lagi sekali Ustaz mai pasal ramai hari ni tak mai cuti sekolah. Lepas cuti, anak-anak cuti sekolah, dengan aku sekali cuti. Pada yang tu dah jadi sunatullah dah. Tapi tak apa, kita teruskan dakwah ni kena sabar. Dia kena sabar sampai tunggu di bawah. Contoh example. Jadi insya-Allah nombor 2 dan nombor 3 kita sambung lepas raya nanti. Pasal apa? Ustaz 2 hari sebelum Ramadan, Ustaz dah 19 hari bulan Ustaz dah terbang dah pergi di Mekah. Lepas tu Ustaz buat prepare berkenaan dengan majlis berbuka puasa yang saya elan kat hangpa ni. Apa kalau boleh Ustaz ni duduk saja, Ustaz bagi sehari. Ding, saya nak bagi 30 hari Ustaz. Contoh.
Tapi sedekah kena buat tempat sendiri dulu tahu. Tempat anak, pinak, keluarga semua dili. Okey, kena prepare yang dulu. Jangan duk asyik di luar. Yang ni dah lebih-lebih nak bagi rezeki. Aku nak bagilah 100,000 ganjaran pahala orang buka puasa di sana. Kami akan cari orang yang da'i-da'i nanti kan di kawasan Aziziyah. Tahun ni memang ramai. Sekarang punya keadaan sekarang orang nak pergi, masya-Allah. Masya-Allah. Jadi kami akan buat majlis berbuka puasa di Mekkatul Mukarramah. Ustaz akan duduk sebulan kat sana, raya sana. Sampailah kami duduk di Madinah, puasa 6 baru kita balik. Duduk di Madinah puasa 6 balik. Nak rasa nikmat tu. Apa doa pada Allah Ta'ala satu masa nanti Nabi kata kena itikaf di ketiga masjid ni, Mekah, Madinah dan Aqsa. Pujuk diri, insya-Allah kalau Allah izinkan esok ni dapatlah 10 hari duduk kat sana dapat dah. Jadi doakan ustaz dengan grup yang pergi ni, kami buat kerja-kerja amal. Apabila ambil ni letak kat rumah, ustaz dah elang belum, dah elang kan. Ambil ni letak kat rumah, pada kata kat anak-anak, mai bapak kita kempen, mai kita kempen seorang RM20 kah? Kalau boleh tiap hari bagi 20, kita bagi sekaligus, nampak banyak. Bila nak bagi sikit-sikit tak nampak lah. Nampak tak? Semua pakai kempen untuk apa nama program ni. Yang kata apa nama, satu hari RM20 ni kita bagi biryani, separuh ayam, kurma dengan ayak dekat dia untuk majlis berbuka puasa di sana. Dan siapa-siapa yang apa nama yang nak beli buku ni boleh ada zikir pagi petang. Lepas dia beli zikir pagi petang, dia buka belakang. Ini ada projek dan 4 bulan pembangunan masjid ustaz. Di sini nak pergi airport boleh singgah rumah ustaz. Ustaz dekat dengan airport, dekat Dengkil. Jadi hala highway tu nak pergi tu boleh duduk kat situ, boleh duduk. Di masjid ustaz kita buat juga mana kos apa nama bilik-bilik untuk penempatan macam hotel, pada rehat kat sana. Percuma tak ada kena 1 sen pun. Dah kita kutip derma kat orang, kita pulang balik penjara tu. Kan? Sambil-sambil beli buku ni, pada baca doa pagi petang, di belakang ni ada dia program infak untuk tu. Dan yang siapa nak beli buku ni, Ustaz Asanti letak tak sini kot letaklah. Nanti bagi kat Sohibul Samah. Okay. Untuk dia back-in kat Ustaz yang ada 2, 4, 5. Ustaz tak tertanya yang dia tahu harga. Siapa pernah beli lo harga? Siapa yang kena? Nak kena tanya dekat dia tu lah, Sohibul Samaha tu. Haidar yang pakai cemata tu, yang selalu buka puasa di sini, kami kat sini. Ustaz Mai dia buka puasa, mana dia buka puasa? Bagus, masya-Allah. Kan? Jadi insya-Allah ada kat yang semalam yang panak kepada ustaz tu nama tu Habatus Sauda, yang paling bagus sekali soft gel. Kudin. Mana Ustaz Kudin? Ada soft gel, Habatus Sauda soft gel. Buat kat sini macam kelang Panadol, kelang-kelang perubatan buat. Tapi dia pantak di mana? Dubai tu. Kalau pergi farmasi Arab nanti nampak nama dia apa nama? Habatus Sauda soft gel, bagus. Dan ya. RM110. After discount dia 12. Tu dia berlambak dia. Ustaz, kalau boleh hampa galakkan beli ni, edar kat anak-anak baca. Zikir pagi petang ni memang 1000% datang daripada mulut Nabi SAW. Jangan kita bimbang daripada zikir TikTok. Yang ni benda yang confirm pun tak buat. Tiba-tiba pergi kutik sana, kutik sini. Bila umur kita macam ni semua zikir petang, kita tak amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Benda yang perlu sebut. Kan bila mai waktu petang kita start baca dah ni. So bagus-bagus. Hasbiyallahu la ilah. Kita baca Allahumma inni doa. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma sur awrati wa amin rawati. Allahumma fazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamin wa an shimali min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Yang ni doa patut, kena tak boleh tinggal. Ya Allah, padamu aku mohon bagi ampun keselamatan dunia dan akhirat aku. Ya Allah, kau jagalah ampun, minta maaf ya Allah, peliharalah apa nama
harta benda aku, agama aku, dunia aku, harta benda aku, zuriat keturunan kami. Tutuplah aib Allah masur aurati wa amin, tutup aib aku dulu zaman muda aku jahat. Jangan buka-buka lepas mati, buka balik. Janganlah tutup aib aku. Ada benda-benda jahat, kau datangkan malaikat kiri, depan belakang, kiri kanan atas bawah. Jaga aku ya Allah, aku takut ya Allah. Ni semua doa ulama takut kena aib. Takut kena aib. Bila umur dah meningkat, dah 50-60 dia mai fikir. Pemikiran yang tak sepatut. Bila umur dah meningkat, dia tak boleh banyak fikir. Dulu anak, depan anak, cucu, cicit dia buh. Kadang-kadang tak mau, dia masuk, dia mai. Dia pick up, dia timai. Last sekali jam, dia mai, dia diam. Siapa tu? Siapa ni? Mah kak, ni mah mana? Anak mak lah. Anakku tak hitam-hitam, semua putih. Dia mai macam tu saja. Hadis sebut, Allahu Akbar, azab bagi dia. Allah cabut pemikiran dia, yang Allah cabut ingatan dia. Bila cabut ingatan dia dengan Tuhan habis. Pasal tu orang yang baca zikir pagi petang ni, orang yang baca zikir pagi petang ni, Allah jaga otak dia, Allah otak dia. Baca lah banyak. Yang pada Firanda dia buat fiqh dia tentang ni. Dia cerita asbab nuzul gini. Ustaz Alim ada nak mengajar kan? Ada betul tak? Zikir pagi petang betul tak? Tak lah. Dia jadi bisu seketika sekejap kan. Nampak dia duk ajak buku tu dekat tepi tu, Ustaz tengok. Bagus. Tapi tu yang ni memang mirip. Yang ni mirip apa tahu dah gini hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali pagi, 7 kali petang. Kena mengaji satu hal, mengaji ni macam motivasi. Tapi amalan ni kena duduk alik sendiri, kena buat. Pujuk orang paling dekat dengan kita, isteri kita, anak-anak. Yang paling penting suami isteri dulu. Ya, duduk tidur dengan air sekali. Kalau kita tak sama dengan segi amal ibadat, akan pisah untuk selama-lamanya lepas mati. Cukuplah takat tu Ustaz. Nanti kita sambung nombor 2, nombor 3 lepas raya nanti. Doakan Ustaz pergi di Mekah dalam keadaan selamat dengan semua anak murid Ustaz. Dan apa yang nak pergi ni, kalau ada apa kuat boleh kontak Ustaz. Cuma kami pergi 40 hari dengan harga RM10,000 Malaysia. Duduk di Mekah selama lebih kurang 30 berapa hari. Lepas tu di Madinah terus balik. Dapat 6 hari 7 hari kita duduk di Madinah. Package kita. Dan kita buat makan, jadi tak boleh buat makan. Masa kita mandi buat makan, duduk lebih kurang, boleh tidur, boleh makan, sudahlah. Masa kita banyak di kawasan haram kan, tak perlu nak hotel canggih-canggih kan, membazir duit kan. InsyaAllah siapa tak dapat ni, dapatkan ni, mesti dapat di rumah. Iklan pada semua makhluk yang tak dengarkan dia kan. Yang ni boleh ambil, nanti boleh back-in kat Ustaz duit. Siapa nak buku ni boleh. Dan siapa lagi anak tu sabun bidara. Sabun bidara ni macam apa kan, setiap kali mandi pakai sikit je. Pakai masa nak, kadang-kadang badan kita tak kuat, ada unsur syaitan ke iblis ke yang tu yang ni kan, nampak tak bagus. Kalau ada daun lagi bagus. 7, 14, 21 kan. Ada apa nama, bidara, maksud dia bidara. Ada minyak bidara tu daripada anak murid Arundin duduk dekat Teluk Air Tawang. Dia Ustaz nanti ambil dengan dia. Setiap kali main Ustaz ambil dengan dia. Itu minyak bidara. Kalau orang yang ada kan, ada unsur-unsur yang tak sihat ni, kita ambil bidara. Lagi satu minyak yang duk pakai kasturi hitam, kasturi kijang tu, kena pakai selalu lepas mandian. Takut ada unsur yang tak baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang ni